akan membentangkan bahagian pengenalan isu dan masalah. Okey, yang pertama ialah pengenalan. Pertanian merupakan pengeluaran makanan dan barang yang melalui peladangan, peternakan dan perhutanan. Ia merupakan perkembangan utama yang membawa kepada kebangkitan tamadun. Dengan penanaman dan peternakan boleh mewujudkan lebihan makanan dan seterusnya membolehkan pembangunan masyarakat yang lebih padat dan berstrata. Seterusnya, pertanian juga merangkumi kepada pelbagai bidang dan teknik yang termasuk cara meluaskan tanah untuk bercucuk tanam dengan membina terusan dan bentuk pengairan yang lain. Tuntasnya, kumpulan kami telah mengkaji beberapa teknologi yang dapat membangunkan industri pertanian serta dapat meningkatkan dan mengembangkan pengeluaran hasil pertanian dan peladangan di Malaysia. Kami juga telah memilih beberapa contoh untuk mengukuhkan lagi tajuk kajian kami. Antaranya kami memilih contoh seperti pertanian seperti padi, kelapa sawit dan getah untuk dibincangkan mengenai teknologi yang telah diperkenalkan oleh kerajaan kepada para petani. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai isu dan masalah. Sektor pertanian di Malaysia telah mengalami kemerosotan semenjak kerajaan lebih menumpukan kepada sektor industri, pelancongan dan perkhidmatan. Walaupun banyak teknologi yang telah diperkenalkan oleh sektor kerajaan, sektor pertanian juga mengalami beberapa masalah yang lain, seperti masalah serangan serangga yang berleluasa, penyakit tumbuh-tumbuhan, kemarau, banjir dan pengairan yang sangat rendah, seperti tahap pengairan yang kurang daripada 10%. Akhir sekali, masalah kekurangan modal juga menjadi masalah kepada para petani untuk membeli teknologi moden pada masa kini. Masalah sumber pendapatan sektor petani tempatan yang kurang memuaskan, sukar untuk mereka membeli teknologi moden. Masalah ini melemahkan semangat petani tempatan dan menimbulkan masalah dari segi ekonomi, sosial dan politik. Sekian, terima kasih. Seterusnya, bagi teori dan praktis, yang pertama, penggunaan jentera dan mekanikal bagi meningkatkan pengeluaran tanaman padi. Penggunaan teknologi mekanikal sebagai input di dalam sektor pertanian yang juga memainkan peranan penting di dalam sektor pertanian. Kekurangan tenaga buruh yang mendesak dalam sektor pertanian telah menjadikan penggunaan teknologi mekanikal sama penting dengan penggunaan bioteknologi. Jentera pertanian itu aksesori ringkasan umum pengeluaran pertanian yang berkaitan dengan bahagian-bahagian mekanikal yang meliputi pelbagai aksesori. Jentera pertanian aksesori ringkasan umum pengeluaran pertanian yang berkaitan dengan bahagian-bahagian mekanikal yang meliputi pelbagai. Oleh yang demikian, kerajaan telah mengambil keputusan supaya sektor pertanian dan industri asas tani perlu mengalami transformasi. Yang kedua, sistem penorehan secara automatik bagi pokok getah. Di dalam dapatan kajian yang saya kaji,
Pengkaji mendapati mesin torehan automatik atau dikenali sebagai ARC merupakan satu mesin yang dipasang pada pokok getah untuk menoreh secara automatik mengikut pengaturcaraan yang telah ditetapkan. Mesin ini telah direka bentuk dengan satu sistem kawalan elektronik untuk mengawal operasi tanpa memerlukan kawalan secara manual. ARC merupakan satu inovasi Lembaga Getah Malaysia yang menyahut seruan kerajaan dan mewujudkan satu masyarakat yang berteknologi tinggi dan kompeten dan maju. Teknologi Mortex untuk meningkatkan pengeluaran susu getah. Teknologi Mortex ini telah diperkenalkan dalam teknologi pertanian semenjak tahun 1960 lagi. Ia merupakan kaedah teknologi yang digunakan sehingga ke hari ini. Kaedah Mortex sering digunakan kerana penggunaannya murah dan juga mudah, dan ia berfungsi untuk melewatkan pembentukan dalaman pada permukaan luar lateks dan membolehkan pengelaran lateks berterusan bergantung pada kepekatan kaedah penggunaan bahan tersebut. Okey, penggunaan Mortex ini perlu digunakan kepada pokok yang sesuai sahaja. Pokok yang tidak sesuai akan membuatkan ia tidak menjadi dan kaedah ini tidak dapat digunakan. Antara ciri pokok yang sesuai untuk menggunakan kaedah Mortex ialah pokok yang subur dan tidak berpenyakit, atau pokok yang tidak ditoreh setiap hari atau tidak melebihi kekerapan torehan pokok tersebut. Bacteriophage yang mana ia bersifat teknologi hijau. Teknologi bacteriophage ini telah dikaji oleh penuntut UPM bersama dengan All Cosmos Holding dalam membangunkan teknologi ini untuk kegunaan pertanian di Malaysia. Teknologi bacteriophage ini menggunakan sumber yang bersifat asli di mana ia berada di sekeliling kita. Ia juga merupakan virus mikrob untuk menjangkiti dan membunuh bakteria yang menyebabkan penyakit, dan ia berfungsi sebagai bioside dalam pertanian, perhutanan serta membantu mengurangkan risiko keselamatan dalam pertanian, perhutanan serta mengurangkan kerugian kepada petani akibat serangan bakteria kepada tumbuhan mereka. Penggunaan teknologi ini bersifat mesra alam dan ia tidak berbahaya sama ada kepada manusia dan juga kepada pertanian. Perbincangan dan cadangan. Seperti yang sedia maklum, kumpulan kami mengkaji 3 sektor pertanian, iaitu penanaman padi, penanaman getah dan penanaman kelapa sawit. Bagi penanaman padi, salah satu inovasi dalam penanaman padi dapat meningkatkan pengeluaran tanaman padi tanpa menggunakan bahan sintetik dan sekaligus mengurangkan kos pengeluaran padi, iaitu dinamakan sistem intensifikasi ataupun kaedah SRI. Kaedah SRI mengandungi 6 prinsip utama, iaitu yang pertama ialah tanaman satu padi pada satu titik yang telah ditanda supaya terdapat jarak di antara satu anak padi dan satu anak padi yang lain. Yang kedua ialah anak padi mesti ditanam pada usia yang muda. Yang ketiga ialah jarak tanaman padi adalah 25 kali 25 cm atau ke atas. Yang keempat ialah paras air sawah dalam keadaan tepu saturated. Yang kelima ialah pengembur tanah sekurang-kurangnya 2 kali semusim. Yang keenam ialah penggunaan bahan organik yang digalakkan sebagai baja dan penghindar serangga perosak. Antara ancaman
yang menyebabkan penanaman padi ialah serangan tikus. Serangan tikus terhadap tanaman berlaku di mana-mana sahaja. Tanaman padi merupakan salah satu daripada tanaman yang mencatatkan kadar kerugian yang tertinggi yang disebabkan oleh ancaman tikus. Kerosakan pada tanaman kerosakan tanaman padi yang disebabkan oleh tikus menyerang semua peringkat pertumbuhan tanaman padi bermula daripada peringkat selepas menabur sehinggalah menuai. Tahap kerosakan bergantung pada jenis persekitaran, saiz populasi tikus dan usaha manusia mengawal populasi tikus. Oleh hal yang sedemikian, pesawah perlu melaksanakan kawalan secara serentak dan menyeluruh supaya lebih berkesan. Antara kaedahnya ialah seperti kaedah mekanikal, biologi dan penggunaan racun kimia dan amalan kultur. Penggunaan teknologi dalam pengeluaran padi akan meningkatkan dan menggalakkan operasi komersial skala besar sama ada dalam bentuk sistem dan peradangan berkelompok atau estate. Seterusnya, teknik pendirian ketinggian tanah akan digunakan. Teknik ini akan menghasilkan peta ketinggian tanah digital yang boleh digunakan bagi penaburan benih padi. Komponen pertama akan dipasang di atas traktor yang mempunyai sebuah antena pengesan kedudukan global iaitu GPS yang dipasang di atas implemen sikat pacu. Satu modal pemproses akan diletak di kokpit traktor dan satu antena radio sebagai rujukan hakiki RTK dipasang. Komponen kedua pula sebagai satu stesen rujukan mempunyai GPS dan radio RTK yang diletak di luar petak sawah. Kemudian, pesawah juga perlu mengetahui jenis tanah dan hasil yang berpotensi untuk kadar pengeluaran yang tinggi. Penggunaan alat pemetaan tanah elektromagnet adalah untuk mengukur jenis tanah dan potensinya di kawasan tersebut. Kaedah ini cepat dan kosnya efektif untuk mengukur kandungan kelembapan tanah, kandungan garam, mineral dan struktur tanah. EM38 ini mampu untuk mengukur keadaan tanah itu. Ia diukur menggunakan kaedah sensor elektromagnet yang digunakan di seluruh permukaan tanah dengan menaruh EM38 dengan jentera yang dilengkapi dengan sistem GPS. Melalui sistem tersebut, data akan dihantar dan disimpan melalui Bluetooth ke skrin trumbull Yuna yang dipasang depan jentera lebih kurang 1 meter panjang. Alat EM38 ianya boleh dibawa dengan menggunakan kawasa bateri. Kajian kedua ialah tentang penanaman getah. Etifon telah diperkenalkan kepada industri getah sejak akhir 1960-an dan masih digunakan sehingga kini. Kos penggunaannya adalah murah dan mudah. Ia berfungsi melewatkan pembentukan palang pada permukaan saluran lateks dan membolehkan pengaliran lateks berterusan bergantung kepada kepekatan dan kaedah penggunaan bahan tersebut. Etifon disapu di jejala getah di sepanjang alur torehan meliputi kurang daripada 1 cm di kulit pulihan di bahagian atas torehan tersebut dengan menggunakan berus lukisan yang sesuai. Gejala getah yang tebal perlu dibuang sebelum penyapuan dilakukan untuk memastikan hasil yang tinggi dan berterusan. Pokok-pokok dirangsang dengan etifon hendaklah dibaja dan diurus dengan sempurna dengan menggambarkan sistem torehan yang sesuai. Ancaman untuk tanaman getah ialah kewujudan rumpai. Kewujudan rumpai dalam ladang getah boleh menjejaskan pokok getah, antaranya ialah membantukan tumbesaran pokok getah, melambatkan pokok getah mencapai kematangan, menyukarkan kerja membaja, perlindungan kepada makhluk perosak tanaman getah dan banyak lagi. Oleh itu, pengawalan rumpai di ladang perlu kerap dilakukan supaya tidak mudah rumpai tumbuh di ladang tersebut.
Kajian kedua ialah tentang penanaman getah. Etifon telah diperkenalkan kepada industri getah sejak akhir 1990-an dan masih digunakan sehingga kini. Kos penggunaannya adalah murah dan mudah. Ia berfungsi melewatkan pembentukan palang pada permukaan saluran lateks dan membolehkan pengaliran lateks berterusan bergantung kepada kepekatan dan kaedah penggunaan bahan tersebut. Etifon disapu di jejala getah di sepanjang alur torehan meliputi kurang daripada 1 cm di kulit pulihan di bahagian atas torehan tersebut dengan menggunakan berus lukisan yang sesuai. Gejala getah yang tebal perlu dibuang sebelum penyapuan dilakukan untuk memastikan hasil yang tinggi dan berterusan. Pokok-pokok dirangsang dengan etifon hendaklah dibaja dan diurus dengan sempurna dengan mengamalkan sistem torehan yang sesuai. Ancaman untuk tanaman getah ialah kewujudan rumpai. Kewujudan rumpai dalam ladang getah boleh menjejaskan pokok getah, antaranya ialah membentukkan tumbesaran pokok getah, melambatkan pokok getah mencapai kematangan, menyukarkan kerja membaja, perlindungan kepada makhluk perosak tanaman getah dan banyak lagi. Oleh itu, pengawalan rumpai di ladang perlu kerap dilakukan supaya tidak mudah bagi cadangan kajian penanaman sawit pula, kawasan berbukit dan berceruan sesuai untuk penanaman sawit, iaitu bagi keturunan tidak melebihi 50. Walau teres perlu dibina untuk mencegah berlakunya larian air permukaan di kawasan yang bercerun melebihi 50. Bagi kawasan yang bercerun melebihi 250, sangatlah tidak sesuai untuk penanaman sawit kerana ia akan mengundangkan pelbagai masalah. Seterusnya pula penggunaan teknologi, iaitu teknik sosial sawit. Perlu diperkenalkan untuk memberikan penghasilan bakar yang baik kepada pekebun. Kaedah ini dapat mengesan bakar dengan lebih awal, iaitu mengenal pasti tanaman sawit itu jenis Dura, Pinifera ataupun Tenera hingga lebih awal, iaitu pada peringkat nursery. Pekebun dapat pastikan sawit itu ditanam dari bakar jenis Tenera bukan Dura kerana bakar Dura ini menghasilkan pengeluaran yang sangat rendah. Seterusnya pula ialah alat panen dan alat pengangkut kelapa sawit yang digunakan untuk bekerja untuk mengutik hasil kelapa sawit. Alat panen ini memudahkan pekerja untuk menyabit kelapa sawit kerana menjimatkan masa. Ikata iaitu alat panen yang menggabungkan konsep pacuan kuasa elektrik dan alat mekanikal bagi menggerakkan alat pemotong berupa pahat atau sabit itu memotong pada hujung galah komposit yang digunakan.